malam ini dia cerita dia tadi, saya naik ada satu live ni, adalah seorang mamat ni dekat TikTok ni kan. Mamat ni dia kata 8 kali dia sudah seru nama saya. Saya kata bila masa aku tak pernah dengar pun dia seru nama aku kan, sebab saya tak pernah tengok live dia, saya tak tahulah. Dia kata berkenaan dengan akaun tersebut. Kemudian dia persoalkan budak-budak dekat TikTok tu, dia kata korang tak ada background undang-undang. Saya kata okey, saya naik, saya ada background undang-undang. Ni kita cerita. Tu kita cerita pasal background undang-undang. Dia kata dia alih daripada rasuah kepada AMLA. AMLA ni saya tanya simple ya, adakah AMLA itu satu kesalahan di bawah akta jenayah, di bawah jenayah? Dia kata setuju, bawah jenayah. Okey, dan apa isu dia? Dia letak bawah letak bawah SPRM ke, dia nak bawa letak AMLA ke, itu bukan isu dia. Isu dia siasat. Okey, terima kasih. Kemudian kita pun mulalah berbincang soal audit. Sebenarnya ni nak bagi tahu tuan-tuan lah. Sebelum ini saya tak berminat pun nak tengok detail audit. Saya tak ada pun. Saya pernah diberikan yang bahagian muka depan pendapatan yang ni. Ni muka depan ni je. Someone screenshot benda ni, ambil gambar ke apa, dia hantar kat WhatsApp group dekat W tu, lepas tu dia bagi, and then saya tengok tu je lah. Okey. Pendapatan bersatu ni boleh tahan juga. Tahun 2020 109 juta, tahun 2021 148 juta. Boleh tahan boleh tahan. Not bad. Tu je, saya tak pernah tengok detail dia macam apa. So bila saya dicabar tadi, dia duk sembang orang tu saya tak nak sebut nama dia kan. Siapa kat dalam TikTok ni tahulah siapa yang saya maksud kan. So bila dia sembang tadi dalam live tu, sengaja dia kata kalau nak malam ni masuk live saya, kita debat. Nah, isu dia pertama masuk live dia boleh cakap apa sajalah. Dia kata dia tak pernah cakap apa semua kan, sebab itu live dia, sebab rakaman pada dia. So saya masuk live Yani tadi. Yani biasa ada dekat Twitter lah kan. Saya masuk live Yani tadi supaya apa? Yani ada rakaman. Kalau dia kata dia tak pernah cakap, at least Yani ada rakaman apa dia cakap. Kemudian dia duk sembang pasal akaun. Tuan-tuan. Dia punya sembang, dia punya pusing tuan-tuan. Kita putar lagi Halim. Dia punya sembang tu macam saya ni budak yang tak tahu langsung tentang akaun. Dia budak yang tak tahu langsung tentang akaun boleh sembang lah tuan-tuan. Kan budak yang tak pernah belajar akaun ataupun tak pernah mengkaji tentang akaun, boleh lah sembang Boleh lah. Kan? Tetapi kita ni tuan-tuan, hari-hari dululah kerja saya, hari-hari duk membaca audit report. Saya bukan auditor, tapi hari-hari lah, bukan hari-hari, selalulah duk membaca audit report ni atas tujuan kerja saya. Memang kerja saya pada masa itu antara lain kena baca audit report. Saya bukan auditor, tapi saya ada background dalam terima kasih, dalam diploma in business, dan form 4 form 5 saya buat prinsip account. Diploma saya kita kena belajar account. Okay? Hari ni saya akan bawa, dah cabar aku sangat kan. Dah cabar aku sangat. Dia kata nanti bang saya akan hantar audit report. Audit report detail. Tak dapat pun. Aina hantar kat saya tadi. Aina hantar, dia kata ni audit report detail. Sampai sekarang tak dapat lagi lah. Kata, tak apa, bacalah. Okey, saya baca. Nak sangat saya baca. Malam ini akulah seniman. Oh lama, malam ini aku seniman bang. Happy nampak Suadi? Kita tengok detail satu persatu. PN best katanya. BEST. BE bersih. ST stabil. Itu yang jadi best tu. Now kita tengok bersih tu, stabil tu kat mana. Now, pendedahan saya malam ini, tidaklah saya menuduh, saya kata duit itu bersatu, ambil, curi, datang daripada duit haram. Tidak. Tidak. Konklusi itu bukan pada saya, itu pada pihak berkuasa. Ada ke tidak, itu pada pihak berkuasa. Tugas saya bentangkan akaun tersebut. Tuan-tuan tengok, nilai, baca, kita scrutinize satu persatu, cerakinkan, kita buka, kita nilai, kita kita analisa satu persatu, dan kita tanya soalan. Kita tanya soalan. Alright? So, dalam pertanyaan tersebut, biarlah menjadi sesuatu yang kita fikir bersama. Saya suka kalau dalam live saya ni tuan-tuan. Kalau dalam live saya ni kita, tuan-tuan terima kasih yang share yang share dan subscribe. Ya, dalam YT saya, YouTube saya, tolong subscribe lagi, tambah lagi subscription. Kita nak target 100,000 by the end of by at least few months ni lah. So hari ini, so bila dia panjanglah kita berdebat tadi sebagainya. So bab dia kata apa? Dia kata bersatu ini sebenarnya sudah didapati tidak bersalah.
Dan saya tidak bersetuju mengatakan Bersatu bersalah, sudah bersalah. Pertama saya kata saya setuju. Kita tak kata Bersatu sudah bersalah ataupun ahli dia bersalah menerima rasuah tu kita tak katakan lagi. Because tidak ada perbicaraan, baru siasatan. Kita setuju. Tetapi dalam masa yang sama, dia confident kata Bersatu sudah tidak bersalah. Sudah tidak bersalah. Bukan Bersatu tidak bersalah. Kalau dia nak kata Bersatu tidak bersalah, that's fine. Itu tidak menjadi masalah. Tapi dia kata sudah tidak bersalah. SPRM sudah melepaskan. Kalau saya silap, rakaman ada. Sudah melepaskan. Sebab itu dia pindah daripada Akta SPRM kepada AMLA. Kemudian saya persoalkan, Akta AMLA dengan Akta SPRM tu dia letak di bawah payung apa? Adakah payung sivil ataupun payung jenayah? Setuju atau tidak kalau saya kata, kalau didapati bersalah di bawah AMLA, itu adalah satu kesalahan jenayah. Dia kata setuju. Maka still masih lagi satu kesalahan jenayah. Tak kisahlah dia pindah daripada Akta SPRM pergi ke Akta Penal Code, pergi kepada SKMM, pergi kepada AMLA kepada BAFIA ke apa dan sebagainya. Itu semua adalah kesalahan jenayah. Apa akta yang disiasat itu tak penting. Tapi nak mengatakan bahawa sudah didapati seolah-olah SPRM dah habis konklusi dah tak ada siasatan, dah tutup dah kes tersebut, itu pun salah. Ini point yang saya nak bawa. Kemudian dia pun berhujah. Saya kemudian kata, okey, dah tutup dah kes tersebut. Saya tanya soalan. Menariklah, saudara, saya kata. Menariklah. Saya kata menarik akaun. Saya baca satu page je. Bagaimana Bersatu, saya tanya dia, Bersatu ni ditubuh tahun bila? Tahun 2016. Sebenarnya 2017 rasminya lah diasaskan pada hujung 2016. Okey, 2017 dia sebut. Okey, 17 lah akaun dia mula. Okey, 17. 18 dia jadi kerajaan, 19 jadi kerajaan, 20 kerajaan, 21 kerajaan, 22 kerajaan, kemudian tumbang. Kalau kita tengok dalam tempoh 4 tahun ke 5 tahun tersebut, 2020 PKP tuan-tuan, akaun Bersatu ada 148 juta pendapatan akaun Bersatu pada tahun 2020 alone. Dan pada tahun 2021, minta maaf, saya betulkan 2021. 2020 108 juta. Dalam tempoh 2 tahun itu saja, Bersatu ada pendapatan mendekati atau sekurang-kurangnya 250 juta dalam tempoh 2 tahun. Bila saya argue, saya kata macam mana? Dia kata pertama tak, itu kumulatif. Bukan 147 juta sebenarnya pendapatan Bersatu 2020, 100 juta, 108 juta. Kemudian dia ada balance duit 100 juta. Ini kalau ditipu, ada rakaman. 100 juta tu dibawa ke tahun depan. Kemudian ada pertambahan 48 juta, 47 juta, jadilah 147 juta. Saya kata, kamu faham ke tidak nak baca income statement ni macam mana? Kamu faham baca account ni macam mana tak? Dalam income statement mana ada balance carry forward by? Dalam income statement mana ada balance carry forward? Saya buktikan, dia kata, kau baca detail lah lain kali. Audit dah dibuat, baca detail. Okey, saya kata, betul, saya tak ada detail audit report. Minta maaf, saya tak ada. Saya baca muka depan saja. Muka pertama. Saya minta maaf lah, saya kata, betul, saya tak baca. Dia kata, tak apa, nanti saya akan hantar pada awak. Saya akan hantar, saya send pada awak. Okey? Saya kata, tak ada masalah. Silakan. Saya tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Last, kawan saya, Aina, WhatsApp kat saya. Ini detail account. Dibuat oleh City Partners. Accountant Bautauliah. Chartered Accountant. City Partners. Saya print. Mempunyai tanda tangan. Tanda tangan siapa tuan-tuan dan puan? Tanda tangan Muhyiddin Yassin. Kalau kita nak baca. Mana ini tanda tangan? Mana ini punya tanda tangan? Saya akan tunjuk, jangan risau. Tan Sri Haji Mahyadin bin Yassin dan Muhammad Saleh bin Bajuri sebagai bendahari. Okay, dekat TikTok saya tunjuk macam ni lah. Tuan-tuan akan nampak sekali nanti dekat skrin. Kejap lagi. Kenapa perkara ini penting, tuan-tuan? SPRM mempersoalkan duit 300 juta. Lebih kurang lah, more or less. About 300 million. Daripada mana datangnya duit tersebut.
Kita bukan join parti politik ni semalam, tuan-tuan. Kemudian dia punya argument, dia kata, kan dulu orang bersatu ni daripada bekas UMNO. So tak mustahil lah. Saya gelak. Apa kau ingat masa dia keluar bersatu, dia bawa UMNO punya harta? Kemudian dia kata, tak mustahil jugalah. Dulu kan presiden dia Mahathir. Dia punya belit tu. Presiden dia Mahathir. Saya kata, yalah kalau presiden dia Mahathir itu 2019. Ini akaun 2020. Takkanlah akaun Mahathir tu masih ada kat situ. Kalaupun dia letakkan duit. Kalau. Tak ada pun. So interesting kalau sekiranya Bersatu boleh kemukakan akaun dia pada 2018, 2019. Ada yang persoalkan tadi. Kalau macam tu PKR pun kena bentangkan. Ini bukan soalan PKR, tuan-tuan. Korang yang berani sangat nak bentangkan. Konon-kononnya bersih kan. Best tu kan. Bersih dan stabil. Konon-kononnya kan. Alang-alang apa kata keluarkan audit 2018-2019. Kita nak compare. 2018-2019. Dia kerajaan bersama dengan siapa, tuan-tuan? Pakatan Harapan. 2020, 2021. Siapa dia kerajaan? Dia kerajaan. Dan even UMNO pun jadi kerajaan. Ismail Sabri. Dialah yang kontrol UMNO pada waktu itu. So nak kita bentangkan? Okey. Ni saya tunjuk pada tuan-tuan yang dekat muka buku ni kan. Tuan boleh nilai sendiri selepas ini. Ni saya buat sepintas lalu saja, tuan-tuan. Yang mana ada dekat muka buku dan juga dekat YouTube saya ni. Saya buat sepintas lalu saja supaya tuan-tuan boleh nilai. Lepas ni saya akan buat secara, saya gunakan PowerPoint. Dalam PowerPoint tu lebih jelas lagi lah. Okay. Ini, so dia ditandatangani pada 6 hari bulan Oktober 2022. Tan Sri Mahidin Yassin dan juga dia punya bendahari. Okay. Kita nampak juru audit dia adalah Tetuan City Partners Accountant Botoliah. Okay. Kemudian Peribumi pengesahan. Okay, ni semua pengesahan lah. Kemudian dia chop sign apa semua. Okay. Ini dia punya detail-detail. Okay, ni nak buktikanlah bahawa akaun ni betul lah akaun Bersatu. Melainkan tiba-tiba orang Bersatu kata, tak ada Iswadi. Itu akaun palsu tu. Audit palsu. Kami ada akaun sebenar. Maka serahkanlah kepada saya. Okay, ini pendapatan dia. Okay, saya akan tunjukkan apa orang kata, PowerPoint saya. Okay, analisa akaun PBBM yang telah diaudit. Okay. Alright, perkara. Pendapatan tahunan keuangan 2020 adalah 109 juta 40,010 ringgit dan pendapatan pada 2021 adalah 148 juta 135,788 ringgit. Kalau kita gabungkan kedua-duanya membawa kepada jumlah 257 juta 175,798 ringgit untuk parti yang berusia 4-5 tahun. Tiba-tiba ada pendapatan 200 juta dalam tempoh 2 tahun ni agak menarik, tuan-tuan. Okey, tak apa. Kemudian dia kata baki awal. Baki awal 28 juta dan baki 2020 adalah 11 juta. Untuk makluman kepada yang berdebat dengan saya tu, baki awal ini tidak termasuk 148 juta ini. 148 juta ini. Sebab income statement hanya mencatatkan pendapatan dan perbelanjaan pada tahun itu sahaja. Hanya tahun itu sahaja, maka income statement akan dibelanjakan, akan dinyatakan. Now, yang lain ni semua jangan tuan-tuan jangan tengok yang lain-lain ni. Tuan-tuan tengok penajaan dan derma. Pendapatan yang paling besar dia ada hibah, kad keahlian, penajaan dan derma, fee penubuhan cawangan baru, pulangan barang keahlian, layanan pendapatan, yuran dan keahlian, yuran pendaftaran ahli. Semua ini tak penting sebab yang paling besar adalah penajaan dan derma. Pada tahun 2020, penajaan dan derma, orang bagi derma kepada Bersatu 108 juta, tuan-tuan. Ini pada tahun 2020. Kemudian pada tahun kejap, betul 108 juta. Saya nak kena pastikan, takut saya salah. Ya, betul. Penajaan dan derma adalah 108 juta. Penajaan dan derma 108 juta pada tahun 2020. Ini derma pada satu tahun itu saja 100 juta. Pada tahun 2021 147 juta 660,930 ringgit. Dicampur 2 tahun ini, derma, tajaan kepada Bersatu
sebuah parti pemerintah pada waktu itu, pada waktu dia memerintah, adalah RM255,825,614. Bagaimana parti yang baru setahun jagung boleh dapat ratusan juta? Tuan-tuan, saya nak dapat, apa orang kata, nak tambah tahfiz saya 500,000 pun payah. Ni tak pelik kalau ini sebuah syarikat. Kalau ini sebuah syarikat, dia buat bisnes, hari ini kosong, minggu depan 100 juta, saya tak pelik. Sebab itu, ujung tahun dia 1 juta, saya tak pelik. Dia ada bisnes. Tapi bila sebuah parti politik yang sepatutnya tidak mendatangkan keuntungan, tak apalah. Tiba-tiba, dapat dana 200 juta lebih. Suku bilion dalam tempoh 2 tahun. Kita tak tengok lagi 18-19 Ini baru kita tengok 20-21. 18-19 kita tak tengok lagi. Maksudnya dalam tempoh tersebut, suku bilion hanya untuk satu parti 250 juta. Now, to be fair, bak kata saya setuju dengan dia kata tadi, bukanlah saya kata itu satu kesalahan, tak. Mungkin. Adalah dermawan-dermawan, usahawan-usahawan, hartawan-hartawan, bilionawan yang mungkin memberi kepada parti ini. Mungkin kita tak menolak kemungkinan itu. Tetapi tuan-tuan, tapi dalam masa yang sama, untuk parti yang baru berusia 4 tahun, kita persoalkan, parti baru berusia 4 tahun ni, 4 tahun baru parti ni tuan-tuan, tiba-tiba 2 tahun, 4 tahun, masa ni dah banyak tahun lah. Pada masa itu 20-20, 4 tahun lah. 16, 17, 18, 20. 20-20 baru 4 tahun. Ada 100 juta dalam account. Derma orang bagi 100 juta ni. Pada tahun seterusnya 2021, 148 juta. Campur-campur 250 juta dalam tempoh 2 tahun. Tuan-tuan ada persoalan? Saya banyak persoalan. Mana dapat duit tu? Siapa bagi? Bila saya baca audited account ni tuan-tuan, saya tak jumpa detail. Siapa bagi. Tak ada pendetailan tersebut. Kita tak ada. Okay. So, kalau kita tengok lain-lain pendapatan tak banyak. Okey lah, yang lain tu baki awal 28 juta, hibah 28 juta pun bagi saya banyak dah tu. Tapi maksudnya daripada 108 juta ni, baki dia 28 juta tuan-tuan. Banyak dia belanja ni. So, dia belanja kat mana? Kita tengok lagi. Alright. So, perbelanjaan dia. Kita tengok yang bawah ni. Ni atas ni yang saya sebut tadi lah 148 juta tu baki 28 juta. Sebenarnya pada tahun itu saja dia ada 170 juta macam tu. Tapi tak apa. Yang ni 148. Pembayaran. Okey. Dia bayar barangan keahlian. Dia bayar barang-barang untuk keahlian tuan-tuan. 43 juta pada tahun 2021 dan 2020 dia bayar 17 juta untuk barang ahli saja. Iklan tu lainlah 6.9 juta, 7 juta tu untuk iklan tu satu hal. Bawah ni, kalau tuan-tuan tengok yang bawah ni kan, audit yang bawah ni 7 juta. Okey, itu cerita lain. Tetapi iklan 7 juta tu besar tu. Tapi tak apalah, dia bagi barang ahli, barang merchandise, itu saja berjumlah 50 lebih juta. Full yo. Ini belum PRU tuan-tuan. Saya tak tahulah akaun 2022 ni dia berani buat audit ke tidak. 2022 tahun lepas lah, ini 2021. 2022 dia berani tak dia buat audit. 2022 tak tahulah dia buat audit, kita tak buat rasanya. Tak tahulah, kalau ada tolong hantar kat saya lah. 43,390,552 ringgit pada 2021, 17,64,950 ringgit pada tahun 2020. Combine itu saja ada 50-60 juta untuk beli barang merchandise saja. Kita seterusnya. Perbelanjaan gerakan parti. Kalau kita tengok pada 2020 dia membelanjakan 65,688,225 ringgit untuk pergerakan parti. Kemudian 38,247,012 ringgit untuk pergerakan parti pada 2 tahun. So total itu saja 100 juta untuk pergerakan parti. Tidak termasuk perbelanjaan bahagian 13 juta. Saya kira tadi
ada 179 kawasan bersatu. Bersatu ni ada 179 bahagian. Macam PKR ada 222 bahagian. Bersatu ada 179. Setakat data pada 2021. 179 bahagian, betul kan kalau saya silap? Kalau dibahagi dengan 13 juta tu, setiap bulan secara puratanya, bahagian bersatu ni akan dapat RM6,000. Lama. Kami PKR ni duit pun tak ada. Fuyo! RM6,000 sebulan tu, satu bahagian. Bagi 139 tu. Fuyo! Gila! Itu 2021, 2020 tak ada. Jumlah perbelanjaan dia saja 111 juta. Dan ni saya nak tunjuk tuan-tuan Perbelanjaan parti saja membawa kepada RM103,935,237 dalam tempoh 2 tahun saja. Perbelanjaan pergerakan parti Tak termasuk merchandise tadi tu. Merchandise lain. Pergerakan parti lain, bahagian lain. Fuyo, gila. Tapi ahli tak ramai pun. Kan? Kemudian kita tengok, saya tertarik, saya tengok dia punya balance sheet. Imbang duga, dia punya balance sheet dia. Asset dan liability. Pelbagai pemiutang. Ini orang yang dia berhutang, dia masih berhutang dengan orang ni. Tuan-tuan, belanja tak akru dia 48 juta. Maksudnya dia belanja dulu tapi tak bayar. 48,983,535 ringgit. Tapi ini dalam tempoh 4 tahun jadi kerajaan. Pakatan Harapan, kerajaan dia sendiri 2021 lah, 2 tahun tu. Muhyiddin Ismail Sabri setahun. 4 tahun jadi kerajaan. 2 tahun jadi kerajaan, 200 suku bilion dalam akaun. I have a lot of questions to ask. Dan itu tak boleh lagi. Dan daripada jumlah suku bilion itu 90% tu 90% itu adalah daripada apa tuan-tuan? 90 lebih peratus lah. Daripada 257,175,798 ringgit total pendapatan pada 2 tahun tersebut. 257 juta, 255,826,614 ringgit daripada tajaan dan derma. Lebih 90% orang bagi. Memang betul, orang bagi. Kita tak menafikan orang bagi tu, tetapi ratus juta, suku bilion, tuan-tuan. Baik betul hati Tak ada, saya bukan dengki tuan-tuan. Dia macam ni. Saya nak belajar daripada Bersatu ni macam mana dia buat Pokok orang Bersatu boleh ajar saya. Agak-agak macam mana agaknya lah dia buat benda ni. Kan NGO saya ni punyalah susah nak cari duit. Dia ada 250 suku bilion tuan-tuan. Suku bilion, bukan suku million. Suku bilion. Okay tuan. Hadam. Saya dah bentangkan akaun ni. Saya dah ada audited ni. Proof I'm wrong. Now, to be honest, as a conclusion, saya bukan claim itu duit haram. Tak. Saya tak kata itu duit haram. Tapi saya tak kata itu bukan duit haram juga. I'm not in the position to say haram ke tidak. But I am the position to say I am astounded, appalled, terkejut, terkesima dengan jumlah yang sebegitu besar untuk sebuah parti yang terlalu baru sewaktu dia jadi kerajaan. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Yang penting, jumpa kat TikTok. Lawan. Tetap lawan.